أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, seluruh jawatan kuasa surau. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa dan segala nikmat yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita untuk sama-sama kita berada di rumah Allah, beribadah kepada Allah. Ya, kita sentiasa ulang bahawa kita sangat-sangat berharap seluruh ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah, ya, walaupun kita tahu ibadah kita tidaklah sangat sempurna, walau bagaimanapun kita mengharapkan Allah memberi ganjaran, dan ganjaran itu untuk kita bawa sebagai suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya dah dekat setengah tahun rasanya tak jumpa dengan tuan-tuan, ya. Terima kasihlah pada pihak tuan-tuan jawatan kuasa surau yang masih lagi untuk menjemput saya lah, insya-Allah. Dan pada malam ni muka surat berapa kita, ya? Muka surat 30. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, kita sambung pada muka surat 30. Masih lagi berbicara berkaitan dengan sifat-sifat hati yang lalai. Muka surat 30 iaitu sifat hati yang kelima, iaitu hati yang tertutup dengan dosa. Dalam bahasa Arabnya disebut al-qalbul ladzi alaihi ran. Al-qalbu iaitu hati, allazi alaihi yang mana di atasnya ar-ran. Apa makna ar-ran? Ai iaitu mughti bidzunub, yang diliputi, yang tertutup dengan dosa-dosa. Baik, ayat Al-Quran tuan-tuan dalam surah Mutaffifin ayat 14, kalla, ya, sekali-kali tidak demikian. Bal, sebenarnya ataupun bahkan rana ala qulubihim. Apa makna ran? Ran ni tuan-tuan dia ada beberapa maksud yang akan kita terjemahkan di bawah tu. Walau bagaimanapun sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu rana ala qulubihim, menjadi penutup di atas hati mereka. Yang ni kalau kita terjemah dari sudut terjemahan maksud. Dia ada tuan-tuan dalam bahasa Al-Quran ni, dalam Al-Quran ni berkait dengan Al-Quran, dia ada terjemah perkata, terjemah harfiah. Ada satu lagi terjemah maksud yang selalu kita duk baca dalam bahasa Melayu ni. Dia terjemah maksud. Apa makna maksud? Yang boleh kita ambil kefahaman daripada ayat itu. Kalau saya terjemah lagi sekali kepada tuan-tuan, ya, mengikut harfiah. Kalla, sekali-kali tidak. Demikian. Bal, bahkan ataupun sebenarnya. Rana ala qulubihim, iaitu penutup yang ada di atas hati-hati mereka. Makanu, hasil daripada apa yang telah mereka yaksibun, mereka lakukan. Apa yang telah hasil daripada apa yang telah mereka lakukan. Yang ni yang dimaksudkan ialah hasil-hasil dosa, kesan-kesan dosa yang telah mereka lakukan, akhirnya ada penutup di atas hati mereka. Bila mana dah ada tutup, berarti tuan-tuan sekalian hati dia tak nampak, buta dalam bahasa lainnya. Baik, kita terjemah sedikit berkaitan dengan apa makna ran, tuan-tuan sekalian. Perkataan bermaksud tutupan, hijab, ataupun sesuatu yang membutakan. Ya. Dia bukan setakat dia tutup dan dia terhijab, tapi mata dia boleh sampai ke tahap buta. Juga bermaksud karat dan kotoran yang menutup hati, sehingga menjadi keras hati dia, disebabkan dosa demi dosa yang dilakukan. Itu yang dikatakan ran. Baik, Imam Ibn Katsir dalam tafsir, tuan-tuan sekalian, kalau kita rujuk tafsir Imam Ibn Katsir, bukanlah urusan ini sebagaimana yang mereka diterjemah ayat tadi, ya, bukanlah urusan ini sebagaimana yang mereka sangka, juga bukan sebagaimana yang mereka katakan bahawa Al-Quran ini merupakan kisah dongengan yang orang dahulu
bahkan ianya kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Akan tetapi terhijab hati mereka daripada beriman disebabkan karat yang telah menyelubungi hati mereka kerana banyaknya dosa-dosa dan kesalahan. Orang kafir ni tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita dengar cerita kisah-kisah Abu Jahal dan sebagainya, mereka pergi dengar Al-Quran. Kerana mereka merasakan Al-Quran ni berbeza sikit daripada bahasa-bahasa lain, susunan-susunan lain, nak banding dengan syair-syair. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana mereka tak boleh nak memahami dan menerima, kerana hati mereka sudah berkarat, buta mata hati mereka kerana dosa-dosa jahiliah yang mereka lakukan. Okeylah, saya tuan-tuan sekalian berhasratnya tak nak kita panjangkan huraian, sebab tajuk ni dah lama sangat kita baca, saya nak sempitah lalu dah tuan-tuan sekalian, ya. Cuma saya pernah sebut pada tuan-tuan, hati yang lalai ni dia akan menghasilkan 24 jenis hati. Sampai muka surat 44 tu. Dan yang setakat saya duk lihat pelbagai tafsir lah, ada 2, 3, 4 tafsir. Kebanyakan yang kita bincang ni, dia hanya ada pada 2 golongan. Pertama kafir, yang kedua munafik. Ni. Ya. Kita ni lain. Kita bukan tak ada dosa, kita ada dosa. Tapi dosa kita tak sempat untuk menutupi hati kita. Kerana apa? Kerana kita istighfar. Dan kalau boleh, kita orang Islam 100 kali pagi, 100 kali petang mesti beristighfar. Maka dengan istighfar itu akan gugurnya dosa-dosa. Macam lepas sembahyang tadi, astaghfirullahalazim, maka gugurlah dosa. Tapi orang kafir ni dia tahu apa istighfar, dia Tuhan pun dia tak percaya. Maka menyebabkan dosa yang dia lakukan demi dosa yang dia lakukan itu akhir sekali menyebabkan karat penuh di atas, ya, hati mereka. Baik, yang keenam, muka surat 31, al-qalbul makhtum, yang ni hati yang dikhatam. Hati ni ada ditutup, ada yang ditutup dan dikunci, ada yang ditutup, dikunci, disil. Sampai ke tahap itu. Kenapa tuan-tuan? Kerana supaya kekafiran, kemunafikan yang ada dalam hati dia tak boleh nak keluar. Hidayah daripada luar dah tak boleh nak masuk. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, ada orang ni, kenapa dia tak insaf? Kenapa dia tak boleh faham benda-benda peristiwa yang berlaku depan mata dia, dengan tsunami-nya, tuan-tuan sekalian, dengan gempa buminya, dengan banjir besarnya, dengan kematian manusia sekaligus. Dia tak boleh faham. Takkan dia tak boleh faham? Dia kan genius. Memang otak dia genius, tapi hati dia dah tertutup dan disil. Ini cerita dia. Mana dalilnya? Yang ni untuk orang kafir. Ayat dia dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Saya yakin tuan-tuan masih ingat kalau kita belajar tafsir. Ayat 1 hingga 5 itu untuk orang mukmin. Ataupun dimula dengan ayat 2 lah. Ya. Alif Lam Mim ayat 1. Ayat 2-nya alladzina zalikal kitab. Adapun ayat 6 dengan ayat 7 untuk orang kafir. Adapun ayat 8 hingga ke seterusnya, lebih kurang 13 ayat, itu cerita pasal orang munafik. Jadi bila mana kita lihat saja suratul Baqarah ayat 7, ayat ni berkait dengan orang kafir. Bermula ayat 6 tu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Baik, cuma saya nak sebut sikit pada tuan-tuan berkaitan dengan kaedah dalam memahami Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran tu bahasa Arab, kalau kita jumpa satu perkataan di awal ayat atau di tengah-tengah ayat, perkataan itu ada 3 huruf. Huruf pertama baris atas, huruf akhir berbaris atas. Itu adalah verb, kata kerja. Dan kata kerja itu past tense, madhi. Maka apa maksudnya? Telah. Berarti orang-orang kafir itu sudah. Sudah apa? Sudah Allah khatam hati mereka. Bukan baru, bukan akan datang. Baik, saya ulang balik. Khatama, dia ada 3 huruf. Huruf pertama baris atas, huruf akhir baris atas, dia adalah kata kerja. Selepas perkataan itu ada kalimah Allah. Allah tu pula huruf akhir baris depan. Berarti siapa yang melakukan pengkhataman itu? Allah sendiri. Dinamakan fa'il, pelaku dia. Tuan-tuan ada belajar sikit-sikit bahasa Arab tak? Sikit-sikit, ada tak? Kesikit pun tak belajar. Okeylah ni, bolehlah ni tuan-tuan. Mana-mana perkataan dalam Quran ada 3 huruf. Huruf pertama baris atas, huruf akhir baris atas. Ataupun ada juga yang 4 huruf. Huruf pertama baris atas, huruf akhir baris atas. Biasanya dia adalah fi'il madhi. Selepas perkataan itu, kalau dia huruf akhir baris depan, khatamallahu, baca baris depan, maka Allah itu dia jadi fa'il, pelaku kepada kata kerja tadi. Apa yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan, siapa yang khatam hati manusia ni? Bukan malaikat, Allah sendiri yang akan khatam. Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim.
Allah Ta'ala ni telah mengkhatamkan ke atas hati mereka dan ke atas pendengaran mereka. Tengok. Allah khatam dua tempat. Satu hati, satu pendengaran. Bukan telinga. Allah tak kata dia khatam telinga. Dia khatam pendengaran. Sebab kita tengok di telinga dia tak ada apa-apa. Betul tuan-tuan ya? Tak ada penutup apa. Dia panggil apa dah ke atas telinga. Ini atas telinga dah. Yang ada apa tu atas telinga tu? Bluetooth ke apa? Itu bukan tu. Di telinga dia nampak berlubang elok-elok, tak ada penutup. Tapi di telinga itu ada pendengaran. Kita ni mendengar bukan dengan telinga tuan-tuan. Kita mendengar dengan pendengaran yang ada pada telinga. Betul ya? Sebab berapa ramai ada orang ada telinga tapi tak dengar. Pekak nama dia. Pekak okey lagi tuan-tuan. Yang buat-buat pekak tu yang tak okey. Minta maaf saya cakap pekak tu okey. Dah Allah dah uji dia dengan pekak, nak macam mana cara orang buta lah. Ya. Buta okey lah. Tapi yang sengaja membutakan mata dia, tak nampak kebenaran Al-Quran. Ni masalah. Okey dah tuan-tuan ya. Jadi panjang juga hurai. Wa ala absarihim ghisyawah, tetapi di atas pandangan mereka Allah tak khatam, Allah tak penutup. Walahum, dan bagi mereka, bagi orang kafir itu azab azimun, yang amat besar. Saya ingat lagi masa dengan Tok Guru ni Aziz dulu tuan-tuan sekalian, bukan saya nak sebut, saya duduk mengaji dulu. Allah ni azim tu sifat Allah. Allah kan Tuhan yang maha agung, yang maha besar. Apa lagi? Astaghfirullahalazim. Kita mohon keampunan kepada Allah. Siapa Allah? Al-Azim. Baik. Allah nak tunjuk betapa ada manusia ni akan berdepan dengan azab yang azim. Apa makna azim? Kalau terjemah biasa, besar. Baik tuan-tuan, Tuhan yang maha besar mengatakan sesuatu itu besar. Besar mana tuan-tuan? Saya dengan tuan-tuan kecil, maka kita kata gajah tu besar. Maknanya bila mana kita kata sesuatu itu besar, biasanya dia lebih besar pada kita lah. Betul tuan ya? Bukit itu besar, gunung itu besar. Tetapi Tuhan yang maha besar mengatakan benda itu besar, besar mana agak-agak? Ini perkataan yang diguna dalam kita berinteraksi dengan Quran. Okeylah, selesai tuan-tuan. Saya rujuk dalam tafsir Imam At-Tabari. Ya, tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari. Beliau berkata berkaitan dengan hati yang dikhatam ni, hati yang dikhatam ialah hati yang tercetak atau termeterai. Sekiranya ada yang bertanya kepada kita, bagaimanakah hati boleh dikhatam? Jawabnya ialah sesungguhnya hati ditutup daripada mengambil perhatian terhadap ilmu dan petunjuk Al-Quran. Sebab tak ada setengah orang ni tuan-tuan sekalian, ya, sama ada dia kafir ataupun dia munafik, dia tak pakai dah ayat Quran. Sebab apa? Hati dia dah tak ada ruang untuk ayat Quran. Ni tuan-tuan. Baik, yang ketujuh, al-qalbul mughlaf, hati yang dibalut. Hati yang dibalut. Tapi mughlaf tu ada makna-makna yang akan datang, kita sebut muka surat 32. Dalam surah Al-Baqarah ayat 88, waqalu, dan mereka telah berkata, qulubuna, hati kami, ghulfun, tertutup. Bal, tetapi ataupun sebenarnya, la'anahumullahu bikufrihim, Allah telah melaknat mereka kerana keingkaran mereka, kerana kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali di kalangan mereka yang beriman. Baik, kita lihat apa makna ghulf. Dalam bahasa biasa kita terjemah dibalut. Ya, dibalut. Dia tuan-tuan, sebenarnya kita bahasa Malaysia ni, kita tak cukup kaya lah, minta maaf lah, kita cakap bahasa Melayu ni, bahasa Malaysia ni, dia tak cukup vocab. Kalau bahasa Arab dipanggil tharwah, tak cukup perkataan dalam memenuhi penterjemahan kepada kalimah-kalimah Arab. Sebab kalimah Arab ni kalimah yang terlalu amat kaya, dia punya vocab dia. Ialah tak satu perkataan boleh pecah sampai 100 lebih perkataan. Satu perkataan tu dia boleh pecah. Ya, dengan pecahan-pecahan yang begitu banyak menyebabkan makna dia sudah berubah. Yang ni kita tak dapat nak ikut ke? Bahasa Melayu tak sempat nak follow tuan-tuan penterjemahan dia. Baik, walau bagaimanapun kita lihat di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia salah seorang ulama Mesir almarhum. Masa saya di Mesir tu beliau masih hidup lagi lah. Ya, pada tahun 96, 97, 98 tu. Baik, beliau mengatakan apa? Hati yang dibalut, ghulfun, ialah hati yang tertutup dan di dalamnya terdapat ilmu, akan tetapi mencukupi apa yang sedia ada dan tidak bertambah, sehingga mereka mengatakan kami tidak perlu lagi kepada kalam Rasul. Yang ni kita dapat faham dengan situasi yang ada di Malaysia ni. Ada satu golongan dia panggil ahlul, golongan apa tu? Al-Quran tu, jemaah Al-Quran ke?
Kasim Ahmad. Kasim Ahmad betul ya? Jemaah Al-Quran Malaysia. Ajaran sesat. Dia ada ilmu bukan tak ada ilmu. Sebab tu dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam hati dia ada ilmu. Tapi dia cukup dengan ilmu yang dia ada sehingga dia tak berhajat pada hadis. Golongan anti hadis. Ni. Hadis tak pakai. Kerana hadis tu daripada manusia tu boleh salah, boleh betul kata dia. Tuan-tuan. Tu kata Imam Mutawalli Sya'rawi. Dia mengatakan kami tidak perlu lagi kepada kalam Rasul. Hadis-hadis Nabi tak perlu. Cukup dengan Quran. Padahal Quran yang dia dapat juga daripada Rasul. Baik, atau hati yang terkunci di atasnya, iaitu Allah telah menutup atau mengunci atas hati mereka sehingga tidak boleh menembusi hidayah ke dalam hati dan tidak boleh keluar kekufuran daripada hati. Yang inilah antara salah satunya. Hidayah tak boleh masuk, kekufuran yang ada dalam hati, kesyirikan yang ada dalam hati, kemunafikan yang ada dalam hati tak boleh nak keluar. Maka orang ni tuan-tuan terlalu bahaya, dia akan mati macam tu. Baik, kemudian yang ke-8 al-qalbul mar'ub. Al-qalbul mar'ub daripada ar-ra'bu, iaitu hati yang gementar ataupun hati yang gerun. Baik tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan lihat sekejap pada muka surat. Sebab untuk orang Islam, hati dia gementar juga dengan Allah, gerun juga dengan Allah, tapi Allah tak guna perkataan mar'ub, Allah guna perkataan al-wajil. Muka surat 17 Surah Al-Anfal ayat 2. Dia muka surat 17 Surah Al-Anfal ayat 2. Kita ni orang Islam, kita kena gerun dan takut pada Allah. Kalau boleh bukan setakat takut, gerun. Gerun ni sampai tahap gementar. Ya, suatu hari nanti saya dengan tuan-tuan akan disoal siasat oleh Allah. Tapi hati itu hati yang baik. Tapi istilahnya al-wajil. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Baik, ada pun yang ni muka surat 32, kita kembali balik. Muka surat 32 ni Allah tak guna perkataan wajil, Allah guna ar-ra'bu, al-mar'ub. Baik, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru. Ya, dalam surah Ali Imran 151, sanulqi, kami akan masukkan. Sebenarnya kalau kita terjemah bahasa asal, nulqi ni kami akan campak. Campak masuk ke dalam hati-hati alladzina kafaru, orang-orang yang telah kafir. Apakah kami akan campak masuk ke dalam hati mereka? Ar-ru'ba, rasa gementar, rasa gerun. Ya. Sebab orang kafir, sebab tu orang kafir ni tuan-tuan sekalian, dia dalam keadaan tak tenang. Dia takut. Ya, takut ekonomi dia itu dah. Takut kuasa politik dia, takut kuasa ekonomi dia. Tambah-tambah ekonomi lah. Orang kafir ni tuan-tuan sekalian yang paling dia nak sangat ialah dunia ni dan seisinya. Sebab tu kita tengok dia ni tuan-tuan sekalian, dia akan bekerja sungguh-sungguh untuk dapatkan dunia dan seisinya. Dan dia takut sangat kalau dunia ni dapatkan orang lain. Sebab tu tuan-tuan jangan risaulah pasal dunia ni. Dunia ni memang Allah cipta untuk dia. Ya? Kan ada hadis Nabi tu. Nabi kata, ad-dunya jannatul kafir. Dunia ni syurga orang kafir. Wasijnul mu'min. Kama kata Nabi. Dan penjara kepada orang mukmin. Orang mukmin ni duduk atas muka dunia macam duduk dalam penjara. Nak buat ni tak boleh. Nak buat ni tak boleh. Terbatas. Nak makan ni tak boleh. Nak minum ni tak boleh. Betul tak? Tuan-tuan tak terasa nak makan benda-benda yang tak boleh tu? Ada terasa tak? Tak ada. Bagus juga tuan-tuan ni. saya pernah duduk dengan seorang ustaz dia dulu. Dia anak padri di Sabah. Pernah dia masuk Islam, dia pergi mengaji di Mesir. Satu kali kita minum, tapi kat Malaysia lah, kat Shah Alam minum. Anak kucing datang. Anak anjing duduk main-main. Dia kata, ustaz, kalau tempat saya ni di belah Sabah ni, tempat saya ni lama dah tak ada ni. Anak kucing, anjing-anjing tu gagak banyak sini, kenapa banyak ni? Saya kata, buat apa ustaz? Oh, kita orang buat sup aja ni. Teruskan anak anjing tu. Saya tak ingat dia ni daripada, yalah, bangsa tu, tak ingat bangsa apa. Dia kata, bangsa kami ustaz, semua jenis binatang kami makan. Biawak, anjing, khinzir, tak ceritalah tuan-tuan. Semua makan. Lepas tu saya tanya, dalam banyak-banyak binatang tu mana yang paling sedap? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Minta maaf ustaz, dia kata, yang paling sedap ialah khinzir. Sebab dia dah makan, saya dah makan semua ustaz. Biawak dah cuba dah makan daripada kecil ni. Tapi yang paling sedap khinzir. Saya kata,
Rasa macam mana? Tuan-tuan rasa. Dia kata khinzir ni, dia rasa kambing pun ada rasa kat situ, lembu pun ada rasa kat situ, rusa ada rasa situ. Macam mana tuan-tuan? Ada nak rasa? La haula wala. Tapi mungkin kita ni macam mana tuan-tuan? Gitulah. Tak boleh nak bagi tahunya. Kenapa nak rasa? Walau sekalipun nak rasa tak boleh. Kenapa? Kerana kita dilarang dengan hukumnya haram. Jadi seolah-olah dunia ni bagi kita, betul kata Nabi, sijnul mukmin adalah penjara kepada orang mukmin. Tapi orang kafir dia bebas. Dia nak minum, dia nak makan apa, dia nak buat apa, dia nak bau, dia bebas. Sebab ini syurga untuk dia. Bila mana begitu dia rasa kalau kita dapat lebih daripada dia rasa gerun, dia rasa takut tak dapat kat dia. Tambah-tambah Yahudi, tuan-tuan sekalian, mereka ingin hidup 1000 tahun. Cuba kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Dan mereka ni sentiasa gerun dan takut. Dia tak tenang sebenarnya hati mereka, tuan-tuan. Bima asyraku billah. Sebab apa? Punca asalnya bima, dengan apa yang asyraku, mereka telah mempersekutukan Allah. Malam yunazil bihi sultana, dengan sesuatu yang telah Allah sendiri tidak menurunkan keterangan berkait dengan perkara tersebut. Wa ma'wahumun nar, dan tempat tinggal mereka bila mana kembali ke akhirat nanti adalah neraka. Sebab tu jangan cakap orang kafir ni jujur dan baik, bercanggah dengan Quran. Nak cakap orang Islam ada yang korup, itu cakap ajalah, sebab ada Islam yang korup. Tapi jangan cakap orang kafir yang baik, yang jujur lebih baik daripada orang Islam. Tak, mana lebih baik. Kalau dia baik, Allah tak akan humban dalam neraka. Allah ni tuan-tuan sekalian, tak tahu ke? Ni ada orang Islam duk bercakap tak tentu pasal ni. Merapu ni. Ni bercanggah dengan Quran. Bahkan Allah sebut orang kafir tu zalim. Ya, tidak setia dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Okeylah, selingan sikit boleh lah ya. Untuk ingatan pada saya, pada tuan-tuan, daripada anak-anak kita, kalau mereka bercakap, orang kafir itu bagus lah. Kalau bagus, Allah tak campak neraka. Tunggu masa je tu. Mati saja, tuan-tuan sekalian. Allah hantar malaikat pukul dia dalam kubur sampai kiamat. Dan kubur dia akan jadi lubang-lubang neraka. Orang Islam ni jahat tak kat mana pun, satu hari nanti Allah bakar-bakar dalam neraka, Allah ambil balik masuk dalam syurga. Tapi bukan kita nak menyokong kejahatan yang dilakukan oleh orang Muslim. Tidak, sekali-kali, kerana kita orang Islam melarang kejahatan. Dah dia buat juga. Yang tu sebab tu Allah bakar dia dalam neraka. Tapi yang satu lagi tu, Allah bakar selama-lama. Gitulah tuan-tuan ni, jangan cakap benda-benda yang tak sepatutnya, bercanggah dengan Quran. Bukan tuan-tuan, ada orang lain dah, saya pun tak tahu, saya dengar gitu ya. Baru hujah. Akhir sekali bukan setakat nak baik dengan orang kafir, nak lantik dia sebagai pemimpin kita, nak bawa ke mana kita? Pemimpin ni orang yang memimpin ke mana? Memimpin kepada kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu memimpin. Kalau memimpin ke neraka, jangan, tuan-tuan. Ya. Tiba-tiba kita lantik dia nak bawa kita ke mana? Kalau sekadar nak hidup dunia, tuan-tuan, saya nak sebut begini, kalau sekadar nak hidup dunia, tak belajar pun tak apa, sekolah tinggi-tinggi pun tak apa, tuan-tuan. Berapa ramai orang tak sekolah, kaya-kaya. Jadi kita sekolah tu untuk apa sebenarnya? Maksud saya ialah, kalau sekadar nak duduk atas muka dunia, kita tak perlu kepada sesiapa pun. Allah dah sediakan rezeki segala-galanya. Jadi kalau kita nak hidup atas muka dunia, nak ambil orang kafir jadi pemimpin kita supaya dia pemimpin dunia ni biar makmur, tak payahlah, tuan-tuan. Ya, saja cari pasal dengan Tuhan. Gitu je lah. Saya ingat lagi tok guru saya, dia kata apa? Ya, nak buat apa-apa, buat ajalah, tapi jangan cuba cari pasal dengan Tuhan. Sehingga membantah atau mengingkari atau menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Allah tak kata begitu pun. Ini yang dikatakan malam yunazil bihi sultana. Ya, mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan. Allah tak cakap begitu. Okeylah, tuan-tuan, selesailah insya-Allah ya. Yang lain tu, okeylah, kita terus muka surat 33. Al-qalbul mushma'azzu, hati yang ingkar. Baik, muka surat 33 surah Az-Zumar ayat 45, tuan-tuan. Wa idza, dan apabila dzukirallah, salah saya. Wa idza, dan apabila dzukirallah, disebut nama Allah wahdah, ya, sahaja. Isma'azzat, kalau kita baca daripada situ, dia baca baris bawah lah, tuan-tuan. Kalau kita sambung, wahdahushma'azzat, ingkar qulubul ladzina kafaru, apabila kita sebut nama Allah. Contohlah, kita azan. Kita azan ni, tuan-tuan, ada orang tak suka ni, ada orang bantah dan ingkar. Azan sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bukan setakat sebut nama Allah, membesar-besarkan Allah. Apabila disebut nama Allah sahaja, isma'azzat, akan engkarlah qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Sebab tu kita dengar cerita ada orang yang bantah pasal azan. Ini dah ayat Quran. Bantah. Supaya apa? Supaya jangan buka speaker luar azan dalam masjid. Apa makna azan? Azan tu ialah isytihar. Apa lagi makna yang lebih sesuai tuan-tuan ya? Buat pemakluman dan panggilan. Itu azan. Yang azan tu namanya muazzin. Bukan Bilal. Bilal tu nama orang. Tapi oleh kerana mengambil berkat nama muazzin, tu kan azan Rasul, maka kita sebut Bilal. Okeylah, tak ada masalah lah tuan-tuan, tu tak perlu kita bahas. Jadi bila mana kita kata nak panggil orang, nak maklumkan bahawa waktu telah masuk. Kalau azan dalam surau, dalam masjid, baik tak payah speaker pun tak apa. Tapi itu cadangan dia. Kenapa? Kerana hati dia engkar. Baik, sebaliknya, wa idza, apabila. Wa iza ni tuan-tuan masih ingat lagi apa yang saya sebut ya? Idza ni satu perkataan yang menunjukkan masa, sekarang dan akan datang. Kalau tuan-tuan nak belajar dalam bab, dia masuk dalam bab az-zuruf ataupun az-zarfu fil Quranil Karim. Zaraf. Apa makna zaraf? Perkataan yang menunjukkan ruang. Ada dua ruang. Satu ruang masa, satu ruang tempat. Zarful zaman dengan zarful makan. Baik, ada pun yang ni dinamakan zarfu zaman. Satu perkataan yang Allah guna nak bagi tahu kita pasal masa. Tapi masa tu bila? Kalau idza, masa tu sekarang dan akan datang. Hal wal mustaqbal. Itu idza. Kalau id, yang tu masa yang telah lepas. Lepas tu kalau Allah cerita pasal malaikat, malaikat dia pertikai kejadian Nabi Adam, wa id qala rabbuka lil malaikah, wa id, dan ingatlah suatu ketika dulu. Tapi kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza ni sekarang dan akan datang. Maka sebab tu Allah guna wa idza, apabila sekarang ni ataupun akan datang nanti, nama Allah saja disebut, akan engkarlah orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Dan apabila sekarang ni dan akan datang nanti, zukiral ladzina min duni, disebut nama sembahan-sembahan mereka, idzahum yastabshirun, tiba-tiba mereka bergirang hati, bergembira. Sebut nama Allah mereka tak suka. Tuan-tuan ingat nama apa tu? Khabib yang lawan apa baru ni? Saya pun tak ingat dah. Kan dia masa dia temu ramah tu, dia cakap alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu dia kata, I know, aku tahu bahawa engkau tak suka ni perkataan ni. Dia cakap kan? Saya pun tak faham banyak bahasa Inggeris, tapi bolehlah tuan-tuan sikit-sikit. Tapi tuan-tuan lagi faham lah. Tapi sebab memang betul dia cakap tu. Aku sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Aku tahu engkau semua tak suka. Memang dia tak suka. Ya, kita sebut Allah, alhamdulillah, subhanallah. Orang kafir tak suka. Allah, tambah-tambah Allahu akbar. Itu lagi dia tak suka. Kerana kita membesarkan Allah. Okeylah. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam Qurtubi berkata, Qatadah, hati tersebut bermaksud hati yang lari, ya, yang liar, takabur, ya, sombong, kufur, dan hati yang maksiat. Itu hati yang isma'azzat. Okey, yang ke-10 tuan-tuan. Laju sangat ke? Okey dah ni dah. Dia kena khatam malam ni. Sempat ke ni tuan-tuan? Tapi dia sekarang ni dia kena berhenti awal. Isyak berhenti. SOP. Tuan-tuan dia tak boleh lebih. Kita ikut je lah. Baik. Al-qalbul ladzi la yafqah. Yang ke-10 ialah hati yang sukar untuk memahami. Kalau kita terjemah bahasa bercakap, hati yang payah faham. Rupa-rupanya tuan-tuan, pernah saya sebut pada tuan-tuan, fahamnya ada dua tempat. Satu akal, satu hati. Nak dibanding faham dengan akal dengan hati, hati lebih faham. Kerana apa? Kerana hati dia faham dengan rasa. Dan rasa ni realiti yang sebenar. Macam saya bercakap pasal susah. Dan di hadapan saya ni ada orang susah, ada orang senang. Maka orang yang pernah susah, merasai susah, dia akan faham erti susah. Tapi orang yang tak pernah susah tuan-tuan, dia boleh faham dengan akal dia apa makna susah, payah nak makan, payah nak pakai, nak beli rumah susah. Orang susah, tapi dia tak faham hakikat sebenar sebab dia tak pernah rasa susah. Yang inilah. Jadi ada hati ni dia tak boleh faham. Sebab apa? Sebab
ada beberapa perkara yang berlaku ke atas hati dia. Kita tengok di sini, walaqad zara'na li jahannam. Dia dalam surah Al-A'raf 179. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Zara'na. Ya, zara'na ni kalau kita terjemah, kami akan jadikan ataupun kami akan penuhkan li jahannam, untuk neraka jahannam. Kathiran, kebanyakannya minal jin wal ins, di kalangan jin dan manusia. Yang akan ramai masuk neraka jahannam ni ialah di kalangan jin dan manusia. Yang ramai, ya. Atau dengan terjemah lainnya, dalam neraka jahannam ni, tuan-tuan sekalian, akan diisi seramai mungkin di kalangan jin dan manusia. Yang bagaimana? Lahum qulubun, yang mana mereka jin dan manusia itu, lahum, bagi mereka, qulubun, memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak mempergunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Quran. Kita sedia maklum kenapa sebut jin dan manusia, kerana pertamanya, dua makhluk inilah yang ditaklif oleh Allah. Kenapa sebut jin dulu baru manusia? Kerana jin dulu lebih hawa daripada manusia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak kata apa ya? Kita ni makhluk yang dipanggil apa? Take over ke apa? Ambil alih bumi ni daripada dia. Tu yang kadang-kadang dia kacau tu. Saya ni Bandar Puteri ni dia. Pernah Ustaz Basri, masa tu saya duduk praktikal. Ustaz Basri, bukan Ustaz Basri kita ni, tak, bukan ni. Ustaz Basri ada kawan saya seorang lagi. Dia Darus Syifa di Teluk Palimau Garang. Dia datang rumah saya. Dia kata, saya baru ni pergi Bandar Puteri. Ustaz Basri itu dia tak ada dah. Dulu dia duduk di Darul Mujahidin, Teluk Palimau. Kemudian dia dah pindah Tidak Air Jaya. Dia kata, saya baru pergi Bandar Puteri. Saya kata, buat apa Ustaz? Rawat satu rumah. Ya. Saya tak tanya pula rumah nombor berapa, minta maaf tu. Dia rawat satu rumah. Di rumah tu ada jin dalam tu. Kejap masuk kat anak dia, kemudian kejap masuk kat isteri dia. Lepas tu suami dia panggil lah, tuan-tuan. Panggil. Masa Ustaz Basri duduk rawat tu, dia pindah-pindah. Kejap masuk anak ni, kejap masuk anak ni, baca kat anak ni, keluar masuk kat isteri dia. Akhir sekali baca kat isteri dia, masuk kat suami dia yang ajak tu. Baca barulah keluar sekejap, tuan-tuan sekalian. Tapi keluar tu pun keluar tak sepenuhnya. Masuk kat anak dia pula. Akhir sekali ditanya soalan. Kenapa engkau kacau ni? Dia kata, sebenarnya ni tempat asal aku ni, aku duduk lama dah sini ni. Umumnya tuan-tuan sekalian, antara ada area-area ni, memang penempatan dia dah lama. Tuan-tuan jangan takut pula ni, ya. Sudahlah. Tapi dia ada sini. Mana-mana pun dia ada. Dalam masjid ni pun ada. Kalau tuan-tuan nampak ni, ada nampak? Tak nampak, bagus dah tuan-tuan, baik tak nampak. Kemudian akhir sekali Ustaz Basri itu kata apa? Tuan beli ke atau sewa rumah ni? Dia kata sewa Ustaz. Dia kata kalau sewa, pergi sewa rumah lain. Kalau beli, kita boleh bagi tahu, betul dulu kamu duduk, sekarang kita dah beli. Ni kalau sewa, maknanya pergi sewa rumah lain lah, menyusahkan isteri dan anak-anak. Nak bagi tahu bahawa nak banding dengan kita dengan dia duduk dulu dan dia dicipta lebih awal. Sebab tu Quran bila mana sebut jin dan manusia, mesti Allah dahulukan jin. Sama juga surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu susunan. Dan salah satu daripada nak faham Quran, kaedah dia tengok susunan. Okey. Jin yang dan manusia bagaimana? Tak apalah, biarkan jin tu biarlah. Manusia yang bagaimana? Yang ada hati tapi tak nak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ni ada mata tetapi tidak mempergunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahu azanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha, tapi tidak menggunakan telinga itu untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya, perkara-perkara berkaitan dengan kebesaran Allah. Ulaika, mereka itulah kal an'am, yang ada hati tak nak faham, yang ada telinga tak nak dengar, yang ada mata tak nak memandang kebesaran keagungan Allah, kehebatan Allah. Ulaika, mereka itulah kal an'am, seumpama binatang ternak. Al-an'am ni tuan-tuan, dalam dia ada satu surah Al-an'am, iaitu binatang ternak yang ada 4 kaki. Ayam tak masuk ni.
Yang jenis-jenis 4 kaki nama dia Al-An'am. Itu surah Al-An'am. Mereka seumpama binatang ternak, ya, seperti lembunya, keldainya, kambing atau unta. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Allah cakap ni tuan-tuan. Oh, kalau kita manusia cakap pada manusia lain macam ni marah dia. Tapi ni Allah bagi tahu ni. Bahkan ada setengah manusia yang macam ni lebih sesat pada binatang. Macam saya pernah tanya tuan-tuan. Tuan tak pernah dengar lembu gay? Pernah dengar? Pernah? Kampung-kampung dulu tak ada. Kambing lesbian. Pernah dengar? Kambing lesbian. Ni betul lah Allah kata ada setengah manusia ni lebih sesat pada binatang. Tuan tak pernah dengar unta buang anak dalam tong sampah? Ingat dulu kat Shah Alam dulu. Dia lahirkan anak, dia masuk dalam beg plastik, dia gantung di traffic light. Subhanallah. Ni balhum adallu. Kenapa? Yang ada hati. Tapi dalam banyak-banyak mata dan telinga, Allah dahulukan hati. Ini perkataan dia. Allah sebut 2 kali. Ulaika, dan mereka itulah. Ulaika ni dia panggil isim isyarat. Kata tunjuk. Tuan tak dah isyak? Dah? Belum lagi? Baik, ulaika mereka itulah. Jadi 2 kali Allah sebut. Ulaika kal an'am. Okey, selesai. Balhum adallu. Ulaika. 2 kali Allah ulang dalam ayat tu. Hum al-ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang hatinya lalai. Ataupun orang-orang yang lalai. Yang ni yang dikatakan hati macam ni, hati lalai. Okey, yang ke sebelah tuan-tuan. Yang selebihnya tuan-tuan boleh baca sendirilah. Sedang elok lah ya. Allah. Okeylah tuan-tuan, habislah masa kita. Laju dah saya baca tu, tak ingat nak khatam juga malam ni. Tak apalah. Setakat tu dahulu. Ada soalan ke tuan-tuan ya? Kalau ada. Tapi yang ni saya yakin tuan-tuan faham dengan mudah insya-Allah. Ya, moga-moga kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan hati kita seumpama yang kita bincang ni. Walau bagaimanapun yang kita bincang ni daripada awal tadi sampai ke akhir ni hanya terdapat pada kafir dan munafik, wal iyaz billah. Sebab tu sentiasa doa kepada Allah supaya Allah membersihkan hati kita daripada mempunyai kekufuran dan kemunafikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.